Allahu 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 Allah. Okey, saya nak bagi faktor keempat. Cabaran untuk memeluk agama Islam. Ini pada diri saya. Bila saya dah mula belajar tentang agama Islam, dah tahulah sedikit sebanyak tentang Islam. Okey. Tetapi saya terhalang daripada memeluk agama Islam. Tahu tak kenapa? Sebab saya dapat gambaran daripada kawan-kawan Islam saya. Bila masuk Islam, masuk je Islam, benda haram tak boleh buat. Benda wajib mesti buat. Itu yang diajar. Dalam agama Islam, haram tak boleh buat. Benda wajib mesti buat. Contohnya apa? Okey, saya bagi contoh ya, saya bagi contoh. Bila pada ini masih dalam peringkat saya cakap terus terang tau. Pada peringkat awal saya macam dah nak masuk Islam. Saya macam dah nak masuk Islam. Okey? Saya bertanya, saya jumpa ustaz atau ustazah, saya akan tanya mereka tentang Islam. Bila saya jumpa kawan-kawan saya yang beragama Islam, saya akan tanya mereka tentang agama Islam. Bila mereka berikan penerangan tentang Islam, bukannya buat saya nak masuk Islam tau. Bila mereka cerita tentang Islam, buat saya nak lari jauh-jauh daripada Islam. Ini saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Biasanya mereka akan bagi penerangan, bila masuk Islam, mesti mau sembahyang 5 kali sehari. Saya rasa, aduh, mana mungkin saya boleh sembahyang 5 kali sehari. Dulu, sebelum saya masuk Islam, bila keluarga saya ajak saya pergi ke kuil, setahun sekali, setahun 2 kali, sekali atau 2 kali je setahun, itu pun cukup susah bagi saya. Sekarang bila masuk Islam, kena solat setiap hari. Itu pun 5 kali sehari. Manalah aku nak solat 5 kali sehari? Kalau setahun sekali pun susah, setahun 2 kali pun susah, mana mungkin aku boleh solat 5 waktu sehari? Ini perasaan saya dulu. Kemudian mereka akan cerita kepada saya. Contohnya, bila masuk Islam, bulan Ramadan, 1 bulan kena puasa. Ini dah tak lama lagi kita nak Ramadan. Subhanallah. Tapi bila mereka cerita, 1 bulan kena puasa, wajib berpuasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tertelan air liur pun tak boleh, batal puasa. Saya pun jadi macam, tak boleh makan, tak boleh minum, lapar lah macam tu. Mana boleh tahan? Clear ke? Jadi rasa macam, alamak 1 bulan straight, kalau tak dapat puasa macam mana? Kalau tak dapat puasa macam mana ya? Saya ni antara orang yang insyaAllah, kalau menahan diri daripada makan atau minum, saya boleh. Waktu siang hari tak makan, tak minum, saya okey. Alhamdulillah. Tapi itu pun saya rasa macam, alamak, ini kalau terpaksa macam mana? Kalau tertahan macam mana? Ada antara mereka kata, bila masuk Islam, kena bayar zakat. Saya pun rasa, alamak, kena bayar zakat. Berlubanglah poket. Kena pergi haji. Minum arak tak boleh. Tahu kan arak? Bahasa Inggeris sebab apa? Beer. Eja beer macam mana? B-E-E-R. Apa artinya? Beginning, enjoy, ending, regret. Itulah beer. Masuk Islam tak boleh nak minum beer. Bagi saya, Alhamdulillah. Saya daripada dulu, sebelum masuk Islam pun, saya memang tak suka minum arak. Saya tak suka. So, bila masuk Islam, tak baik, tak boleh minum arak, itu bagi saya okey. Tapi ada ramai lagi orang lain, mu'alaf lain, yang sebenarnya ketagih nak minum arak tau. Tapi bila kita bagi tahu dia, bila dia masuk Islam, tak boleh minum arak, dia jadi hilang akal. Macam manalah? Saya bagi contoh untuk kita faham. Dah jadi tabiat, bukan senang dah berhenti. Sebagai contoh, banyak negeri-negeri di Malaysia sudah pun meletakkan fatwa bahawa merokok adalah haram. Tetapi masih ada lagi kan ustaz yang merokok? Yes or no? Betul tak? Masih ada lagi ustaz yang merokok. Sebab apa? Nak berhenti merokok bukan perkara mudah. Bila merokok tu jadi satu tabiat, dah jadi satu tabiat, bukan senang dah berhenti. Saya cukup yakin, saya cukup pasti, kebanyakan ustaz-ustaz yang merokok ini, bukan mereka tak nak berhenti daripada merokok. Mereka nak berhenti daripada merokok, nak berhenti. Tetapi nak berhenti daripada sesuatu yang dah jadi tabiat bukan mudah. Begitu juga seorang mu'alaf bila dia memeluk agama Islam, daripada kecil, daripada lahir dia membesar, dah jadi tabiat setengah-setengah benda amalan hidup dia, dah jadi tabiat. Bila masuk Islam, bukan semua benda dia boleh tinggalkan dengan senang.
Ada perkara-perkara dia boleh tinggalkan dengan mudah, tetapi ada juga perkara-perkara dia akan bergelut, boleh jadi seumur hidup dia bergelut untuk tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama Islam. Bila masuk Islam, tak boleh berjudi. Bila masuk Islam, kena potong. Tahu kena potong? Bukan kena potong bil elektrik, tak. Ini berkatan. Bila kita tanya orang kan, kalau masuk Islam ni macam mana, apa kena buat? Ini saya cerita ni 20 tahun lepas tau. 24 tahun lepas, masa saya masuk Islam dulu. Perkara pertama mereka akan cakap ialah kena potong. Itulah benda pertama sekali keluar dari mulut mereka. Kena potong. Maaf cakap ya. Maaf cakap. Bila diorang kata kena potong, tunjuk pun tak betul tau. Sorry. Bila mereka tunjuk kena potong pun tak betul. Bila mereka tunjuk, bukan tunjuk macam ni tak. Mereka tunjuk macam ni. Potong habis. Kalau dia tunjuk macam tu potong habis, siapalah nak masuk Islam? So, satu daripada halangan bagi seseorang itu nak memeluk agama Islam adalah orang Melayu Islam sendiri. Sebab cara kita menyampaikan penerangan Islam kepada non-Muslim, kita tak membuatkan mereka semakin nak masuk Islam, tapi kita buatkan mereka semakin jauh, semakin nak lari daripada agama Islam. Saya minta maaf ya. Awal-awal saya cakap, saya minta izin cakap terus terang. Sebab kalau kita tidak bercakap terus terang, ada kalanya kita tidak tahu apa masalah yang berlaku sebenarnya. Kena ingat, ada yang lahir dalam keluarga Islam, tapi ada orang macam kami yang memeluk agama Islam. Kalau anda lahir dalam keluarga Islam, boleh jadi apa yang saya cakap ni, anda terasa panas tau. Boleh jadi anda rasa tersinggung. Tapi ingat, ini pengalaman kami yang memeluk agama Islam. Di sini bukan kita nak menyalahkan siapa-siapa. Kita bukan nak condemn siapa-siapa. Tapi kita nak luahkan pengalaman yang berlaku supaya di masa hadapan kita boleh cari jalan penyelesaian. Bagaimana kita boleh saling bantu, membantu antara satu sama lain. Are we good? Clear ke? Saya sendiri pun, ini saya cakap terus terang ya. Pernah satu waktu dulu saya pernah fikir, saya nak amal cara hidup Islam, tetapi saya tak nak masuk Islam. Sebab saya tak confident saya boleh ikut semua perintah dalam Islam dan saya boleh jauhi diri saya daripada semua larangan dalam Islam. Saya tak confident. So saya rasa saya nak amal hidup sebagai Islam, tetapi saya tak nak masuk Islam. Dan Alhamdulillah saya jumpa seorang ustaz yang sangat baik. Masa tu saya berada di Ipoh, Perak. Dan ustaz yang saya berjumpa ni nama dia Ustaz Ali Chin. Dialah antara orang yang awal yang memberikan penerangan kepada saya tentang apa tu agama Islam. Dan dia melayan persoalan-persoalan daripada saya. Dan dialah antara yang bagi tahu pada saya, Syakiri, when you become a Muslim, do your best. What Allah wants from you is do your best. Buat yang terbaik. Sekarang ni bila saya dah masuk Islam, saya fahamlah. Dalam agama Islam, memang contohnya dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 286. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak akan uji hamba-hamba dia lebih daripada kemampuan mereka. Sekarang kita tahu benda ni. Tapi dulu, tak ada pun kawan saya cerita macam tu. Tak ada. Mereka kata masuk Islam je, mesti. Saya waktu tu belum lagi Islam. Manalah saya confident nak buat semua benda tu. Tapi bila ustaz tu kata, do your best, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa kemampuan anda, Syakiri. Just do your best. Sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat nombor 78. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang bermaksud, dan tidaklah dijadikan sesuatu yang membebankan bagi kamu dalam urusan agama. Dalam Islam tak ada satu apa pun yang Allah bebankan kita luar daripada kemampuan kita. Sesuai juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sahih Bukhari jilid nombor 1 bab 11 hadis nombor 69. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tu'nafiru. Yang bermaksud Nabi kata, permudahkan, jangan disusah-susahkan. Gembirakan, jangan ditakut-takutkan. Bagi anda yang mendengar siaran FB Live ini, tolonglah
bila anda berdakwah dengan non-Muslim, bila ada mu'alaf keliling anda yang baru memeluk agama Islam, yang masih lagi tak kuat lagi iman dia, permudahkanlah urusan mereka. Go step by step. Allah